Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan. Hari ini Allahumma salli Muhammad, saya ingin menceritakan sebuah kisah daripada satu hadis yang sangat masyhur, semua orang tahu kisah dia. Kisah apa tuan-tuan? Kisah tiga orang lelaki yang berdoa dalam gua. Dalam kubur pula tuan-tuan. Masya-Allah. Tasul. Okey, Allahumma salli Muhammad. Cerita ni daripada Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli Muhammad, dahulu sebelum kamu ada tiga orang berjalan-jalan. Bila berjalan-jalan, tiga orang ni, sahabat ni berjalan-jalan masuk dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tu ditutup oleh seketul batu yang sangat besar, sehingga kan mereka tak boleh nak tolak batu itu. Allahumma salli Muhammad. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka cakap apa? Allahumma salli Muhammad, nescaya kita tak mampu nak buat apa-apa dah, kecuali kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pintu ini tertolak, masya-Allah, ataupun dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Dengan amalan masing-masing. Amalan apa? Amalan soleh yang kita buat, insya-Allah. Lalu seorang lelaki yang pertama daripada tiga tadi tu berdoa, ya Allah, aku tidaklah ada amalan yang banyak ataupun amalan yang soleh kecuali satu benda. Itu apa benda? Kasihkan ibu dan ayahku, ya Allah. Apa orang ni buat tuan-tuan? Dia takkan minum susu, dia takkan bagi kepada bini dia minum susu, dia takkan bagi kepada anak dia minum susu, kecuali dia berikan susu itu kepada mak dan ayah dia dahulu. Masya Allah. Ini satu amalan yang sangat mulia. Memuliakan mak dahulu, barulah kita nampak keluarga kita. Masya Allah. Kenapa? Mak itu yang melahirkan kita. Lalu satu hari Allahumma salli Muhammad, dia balik lepas mencari kayu api, dia dah ada susu, dia balik nak bagi kepada mak dia dan ayah dia. Tengok-tengok mak ayah dia sedang tidur. Tak sampai hati si anak ni yang beriman ni, Allahumma salli Muhammad, nak kejut mak ayah dia. Anak dia kat belakang sana merengek, ayah lapar katanya, Allahumma salli Muhammad. Tapi ayah dah, aku tak akan bagi kepada kamu kecuali aku bagikan kepada mak dan ayah aku dahulu. Pada keesokan pagi bila mak dan ayah dia bangun, Allahumma salli Muhammad, dia bagi kepada mak dan ayah dia minum susu, barulah dia bagi kepada anak dia. Insya-Allah. Ini satu amalan yang hebat tuan-tuan. Nah, kalau kita dapat buat macam ni, Allahumma salli Muhammad, masya-Allah, ajib, orang yang sangat hebat. Saya salute dia. Masya-Allah. Maka dia kata apa? Dengan amalan yang punya soleh ni sedikit, kau bukakanlah pintu ni, ya Allah. Lalu terbuka sedikit pintu itu. Macam cerita kisah Ali Baba berjalan lapuk. Zam-zam, bukan zam-zam lah, kezam. Yang Henson mata kaji semaning seng. Terbuka sikit pintu tu. Lalu orang kedua dia kata, ya Allah, aku juga ada amalan sedikit, ya Allah. Amalan aku sedikit. Kau dengarlah doa aku ni, ya Allah. Apa doa dia? Apa amalan dia tuan-tuan? Ku tolak zina tuan-tuan. Dia tolak zina. Laki ni ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik dan dia sangat mencintai perempuan itu. Sangat mencintai sepupunya. Allahumma salli Muhammad. Satu hari Allahumma salli Muhammad, sepupu ni dia orang susah, perlukan bantuan. Lalu dia jumpa dengan lelaki ini, dia kata, wahai sepupuku, boleh tak kau berikan aku bantuan? Aku nakkan 120 dinar untuk aku mesara hidup aku. Allahumma salli Muhammad. Lalu Allahumma salli Muhammad, lelaki tadi kata boleh, tapi dengan syarat kau berzina dengan aku dulu. Masya Allah. Sanggup kan tuan-tuan? Disebabkan wang dunia, kita sanggup menggadaikan maruah kita. Masya Allah. Allahumma salli Muhammad. Lalu perempuan tu terdesak sangat-sangat, nak sangat duit. Allahumma salli Muhammad. Dia kata apa? Baiklah, aku bersetuju dengan kau menzinai aku. Lalu saat laki tadi dah duduk di atas paha sepupunya, Masya Allah, perempuan tu kata, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Janganlah engkau merobek darahku. Masya Allah, merobek darahku kecuali dengan cara yang halal. Lalu laki tadi mendengar perempuan tu kata begitu, Allahumma salli Muhammad, dia pergi dari situ. Masya Allah. Dia kata, sesungguhnya ya Allah, kerana aku takut kamu ya Allah, kau bukalah pintu gua ini ya Allah.
Lalu terbuka sedikit. Terbuka sikit pintu tu. Dia orang tak habis keluar lagi. Lalu lelaki ketiga pun terketik. Allahumma salli alaihi. Lelaki ketiga tu pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amalanku yang sedikit ini, kau dengarlah ya Allah. Lelaki ketiga tu orang kaya, tuan-tuan. Dia ada ramai pekerja dia. Satu hari dia telah membayar semua gaji-gaji kepada pekerja dia. Tiba-tiba salah seorang daripada pekerja dia melarikan diri. Allahumma salli. Melarikan diri, tak ada di situ. Lalu dia ambil duit gaji pekerja tadi tu untuk memperluaskan lagi dia punya perusahaan pula. Dia punya perniagaan. Masya-Allah. Dia punya perniagaan. Lalu disebabkan duit tadi, dia punya perniagaan menjadi makin besar, makin banyak. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Dia pun Allahumma salli Muhammad. Satu hari pekerja tadi datang balik kepada tuan dia. Dia kata, wahai tuan, hari ini saya datang nak pungut balik gaji saya yang hari tu saya tak sempat nak ambil. InsyaAllah. Tuan tu kata apa? Ini semualah daripada hasil gaji kamu. Kamu ambil lah semua. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau kita lah, orang yang iman tak kuat ni, kita bagi je lah berapa yang gaji dia itu. Contoh RM1,000, kita bagi je lah RM1,000. Tapi dia tak, ini daripada hasil gaji kamu, maka kamu ambil lah semua perniagaan ini. Ada lembu, ada unta, ada ayam. Allahumma salli, ambil semua benda. Allahumma salli. Lalu pemuda tadi ambil kesemuanya tanpa meninggalkan sedikit pun kepada tuannya. Masya Allah. Lalu dia kata, ya Allah, dengan sedikit Allahumma salli, dengan sedikit amalan ini, Allahumma salli, kau bukalah pintu gua. Maka terbukalah pintu tadi, tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Maka apa, tuan-tuan? Apa yang kita dapat daripada kisah ini, tuan-tuan? Allah nak mengajar kita, nak menganjurkan kita supaya kita ni kerak-kerakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ghafir. Allah kata apa? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan memperkenankan bagimu. Masya Allah. Allah kata apa? Kita minta, Allah akan bagi. Kalau kita tak minta, macam mana Allah nak bagi? Maka dalam keadaan situasi kita, dalam keadaan yang kita tak boleh nak keluar rumah, kena PKP kat rumah, dengan berbagai-bagai bencana yang kita lalui, maka kita berdoa kepada Allah. Mungkin kita boleh buat tawassul dengan amalan kita yang tak seberapa ni, tuan-tuan. Kita contoh, kita ada amalan, kita banyak sedekah. Ya Allah, dengan sedekah aku yang tak seberapa banyak ni pun, kau angkatlah bala ini, ya Allah. Angkat bala ini, bagi kita lah bala. Allahumma salli Muhammad. Maka kita boleh berdoa, tuan-tuan. Nampak? Ini ulama nak mengajar kita berdoa melalui amalan kita. Maka insya-Allah kita, tuan-tuan, kita cubalah berdoa. Jangan lupa kita tinggal doa selepas kita solat. Masya-Allah, itu paling penting, tuan-tuan. Kata Allahumma salli ahli hukama, dia kata seseorang yang selepas solat tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Kerana apa? Selepas kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah memakbulkan apa yang kita mohon. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada kisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.